Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddi lisan bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Madrasah Barisan AJK, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seterusnya para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman kita hari ini. Alhamdulillah dapat kita menyambung semula kuliah kita yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Hari ini muka surat 10 yang kita kuliah kita yang terakhir pada 12 bulan 9 yang pas ya, muka surat 10. Dan alhamdulillah setelah kita menunaikan solat maghrib berjamaah, kita menunggu waktu isyak. Antara menunggu satu waktu ke satu waktu diistilahkan taqarrub ila Allah. Kita lebih dekat dengan Allah. Dan apatah lagi diisi dengan majlis ilmu. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu ibarat dia duduk di dalam taman-taman syurga. Alhamdulillah ya. Dan insya-Allah lepas tu kita menunaikan solat isyak berjamaah. Siapa menunaikan solat isyak berjamaah ibarat dia beramal ibadah separuh malam, dan sesiapa yang solat subuh berjamaah ibarat dia beramal ibadah sepanjang malam, insya-Allah. Alhamdulillah. Sebelum meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita yang telah meninggal dunia. Begitu juga kepada suami-suami yang telah meninggal dunia, isteri-isteri yang telah meninggal dunia. Syai'ulillahi lamu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili bali walidayya. Amin. Muka surat 10 iaitu memperoleh fadilat berjamaah. Apa maksud memperoleh fadilat berjamaah? Yang lepas telah dibincangkan masalah apa? Pendapat para ulama yang lain mengenai hukum solat berjamaah, dan ini ialah memperolehi fadilat berjamaah. Apa yang kita dapat, yang kita perolehi ketika kita solat berjamaah. Ketahuilah bahawa kelebihan yang diperolehi melalui solat berjamaah itu berada pada 4 keadaan. Ini yang catatkan kat sini. Kelebihan solat berjamaah. Pertama, fadilat berjamaah. Fadilat berjamaah banyak, nanti kita huraikan, iaitu sama kita mengiringi imam atau mengikuti imam atau bersama dengan imam. Oleh kerana kita dalam sama dengan imam ada kalanya sunat, bersama dengan imam ada kalanya haram, bersama dengan imam ada kalanya kita makruh. Nanti saya jelaskan ya. Okey. Yang pertama, fadilat berjamaah. Kedua, mendapat Jumaat. Ini bagi orang solat Jumaat berjamaah mesti. Pada solat Jumaat mesti salah satu darinya berjamaah.
ya, tak boleh solat Jumaat bersendirian, ya, berjamaah. Dan ada nas-nas dia, syarat-syarat dia nak berapa orang dan berapa orang. Okey. Yang ketiga, mendapat kelebihan takbiratul ihram bersama imam. Bersama imam, ya, bermaksudnya ini bersama imam ni kadang-kadang kita tak faham apa yang dikatakan bersama imam. Kalau bersama imam ketika takbiratul ihram, maka tidak sah kita, ya. Dia mestilah imam takbiratul ihram dengan sempurna, barulah makmum takbiratul ihram. Okey. Nanti saya jelaskan haramnya dan makruhnya dan sunatnya. Dan mendapat rakaat. Okay. Ini dihuraikan. Masalah mendapat rakaat akan dihuraikan kemudian nanti. Ya, bagaimana kita berjamaah boleh mendapatkan rakaat. Contoh, ya, kita selagi imam belum salam, kita dapat angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita dah dapat fadilat untuk berjamaah. Ya, okey. Itu nanti kita jelaskan. Dan apa perbuatan kita setelah kita takbiratul ihram. Okay. Mendapat kelebihan takbiratul yang ketiga, mendapat kelebihan takbiratul ihram bersama imam, maksudnya, okay. Kalau sekiranya imam tu takbir Allahu Akbar, kita pun mengiringi imam Allahu Akbar, imam belum bar, contohnya belum tamakninah, kita mengikuti, maka hukumnya haram. Haram itu batal lah, ya. Maka batal solat dia. Pasal itu ada kalanya di dalam kita solat berjamaah, yang ketika mengikuti imam berjamaah, ada kalanya haram, ada kalanya sunat, ada kalanya makruh. Contoh satu daripadanya, kalau kita takbir bersama-sama dengan imam, imam belum Allahu Akbar, belum Akbar saja, kita pun imam Allah, kita pun Allah, maka itu dikira batal kita punya makmum, kita sebagai makmum batal solat kita, ya. Kena tunjuk imam tu Allahu Akbar dengan sempurna, tamakninahnya imam, baru kita angkat Allahu Akbar. Satu, ya. Kalau sama-sama dengan imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, maka itu haram hukumnya, ya. Satu. Yang keduanya ketika mana? Ketika salam yang pertama, imam assalamualaikum, baru assalamualaikum, kita pun assalamualaikum, maka batal solat kita. Biar imam tu sampai assalamualaikum, barulah kita boleh. Kalau imam assalamualaikum warahmatullah, ya, jadi sekurang-kurangnya imam sampai assalamualaikum, maka kita boleh bagi assalam. Sebaik-baiknya biar selesai salam pertama ni imam assalamualaikum warahmatullah, makmum barulah assalamualaikum warahmatullah. Ataupun imam dah salam kedua, kita pun baru salam, tak mengapa. Tetapi kalau imam assalam, kita pun assalam sama-sama, maka batal kita punya solat kita tadi, ya. Itu dua. Yang disunatkan bersama dengan imam, mana dia? Bersama dengan imam, mengiringi dengan imam, ya, bukan apa, itu ketika imam membaca walau bolin amin, amin tu kita yang disunatkan bersama dengan imam. Kalau mendahului imam tidak batal, makruh, ya. Kemudian daripada imam tidak makruh, tidak batal, dan cuma tak dapat fadilat sunat bersama dengan imam, itu saja. Okey. Mana yang makruh? Makruh ketika katakan saya rukuk Allahu Akbar, nak rukuk saya belum akbar, makmum pun Allahu Akbar ikut, ya, itu makruh, ya. Tidak, tapi tidak mendahului imam, yang mengiringi imam, maka itu tidak batal, cuma sekadar makruh sahaja,
Ya, itu kedudukan dia ada 3: makruh, haram, haram tu batalah solat kita, dan sunat, sunat tu dapat pahala lah. Ya, okey. Itu salah satu padanya ikut imam. Jadi mari kita mendapat ini yang keempat tadi, mendapat rakaat bersama imam. Okey. Pengarang kitab Fathul Mu'in berkata, jemaah akan dikira pada solat selain solat Jumaat, iaitu fadilatnya kepada orang yang mendirikan solat selagi imam masih belum memberikan salam. Selagi imam belum memberikan salam, selagi itu kita dapat fadilat berjamaah. Contoh, sekarang imam dah buat tahiyat akhir, belum salam, saya pun masuk masbuk lah. Saya masuk masbuk, saya sempat Allahu Akbar. Allahu Akbar, imam belum salam, maka saya dapat fadilat berjamaahnya. Ya, okey. Selagi imam masih belum memberikan salam, iaitu selagi imam belum menyebut huruf mim apa dia? As-salam. Sebelum as-salam dia, baru imam baru itu, belum sampai mim, saya tadi yang masbuk boleh sempat Allahu Akbar, maka diistilahkan dapat dari pasal kalau as-salam tu imam sudah habis solatnya kan. Okey, satu. Itu selagi imam belum menyebut huruf mim pada alaikum tadi, assalamualaikum, sebelum assalamualaikum hujungnya salam kan. Assalamualaikum tu dah habis lah, imam dah habis solat dah. Assalamualaikum, pasal salam pertama itu rukun, yang kedua tu sunat, ya dah. Itu dah dikira salam pertama dah salah assalamualaikum, saya baru angkat takbir, maka itu saya tak dapat fadilatnya berjamaah. Tetapi selagi imam belum assalamualaikum, assalam gitu aja, baru assalam, saya pun sempat takbir Allahu Akbar, dapat saya fadilat berjamaah. Okey. Dalam salam pertama, walaupun makmum tidak sempat duduk bersama imam, disebabkan dia imam terus memberi salam selepas takbir, selepas takbirnya, iaitu takbirul ihram. Itu gambar bagi masalah ini ialah imam memberi salam sebaik sahaja makmum selesai mengangkat takbiratul ihram. Maknanya katakan saya sebagai makmum, saya masuk kira masbuk lah, imam selagi belum salam, tapi dia dah tahiyat akhir. Sebelum dia ucap assalamualaikum tu, tapi saya tempat assalam tu saya dah Allahu Akbar, maka saya dapat fadilat berjamaahnya. Ya, okey. Diterangkan di halaman 19 di bawah tajuk ganjaran solat berjamaah. Itu ganjaran ada peringkat-peringkat, ya. Perkataan di dalam kurungan dia dinisbahkan kepada pengarang kitab Qurrah Al-Ain bi Muhammad Ad-Din, yang juga menghuraikan kandungannya dalam kitabnya yang lain, iaitu Fathul Mu'in bisyarhi ya Qurrah Al-Ain. Jadi kedua-dua kitab ini ditulis oleh pengarang yang sama, iaitu Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin
Al-Malibari. Al-Malibari ini kumpulan Malbari ini. Jadi kat sini apa dikatakan, kalau sekiranya imam belum salam, saya sempat takbiratul ihram, maka saya dapat fadilat berjamaahnya. Tetapi apabila saya salam, saya dah angkat takbiratul ihram, imam salam, saya tak boleh duduk. Ya, saya tak boleh duduk, kecuali saya sempat takbiratul ihram dan sempat sekurang-kurangnya baca bismillahirrahmanirrahim lah contohnya. Pasal ketika ini kita masuk ini, pasal itu doa iftitah tu walaupun sunat, tadi ada kalanya haram. Sebab apa? Kalau kita tak sempat baca sepatah satu ayat pun surah Al-Fatihah, maka kita baca doa iftitah, maka diistilahkan haram. Pasal tu bagi orang yang masbuk, itu elok terus baca Fatihah sekadar mana. Katakan contoh saya tadi masbuk, saya Allahu Akbar, dapat bismillahirrahmanirrahim, terus saya duduk. Itu tahiyat, ya, tahiyat. Duduk, imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, saya sambung berdiri semula. Itu dibolehkan. Okey. Tetapi andainya saya tadi Allahu Akbar, lepas tu imam pun salam, saya akan duduk, maka batal solat kita. Ya, ini ada penjelasan. Dalam keadaan begini, Imam Malisi berkata bahawa haram bagi makmum untuk duduk. Selepas itu, kerana ikatan solat makmum yang mengikut imam telah diputuskan oleh salamnya imam. Sebab apa? Saya baru sempat takbiratul ihram, tapi imam dah salam, maka saya tak boleh duduk. Sebab perhubungan saya dengan imam dah putus dah. Ya, imam salam pertama aja, perhubungan saya putus. Walau bagaimana pun saya tetap dapat fadilat berjamaah. Kalau saya katakan terus ikut duduk, maka saya batal solatnya. Andainya saya tulis, ini ada penjelasan, sekiranya makmum duduk juga dengan sengaja dan mengetahui akan larangannya, maka solatnya batal. Okey. Tetapi sekiranya dia melakukannya disebabkan terlupa dalam hukum hakam ni tadi, atau jahil, orang ni tak tahu langsung lah, jahil, ya, maka solatnya tidak batal. Katakan orang yang masuk tu jahil, tak tahu hukum hakam ni kan, maka dia pun tiba-tiba dia Allah Akbar, dia pun ikut duduk sedangkan imam dah salam. Lepas duduk disambung balik, maka itu jika sekiranya dia terlupa ataupun dia jahil, maka tidak batal. Tapi kalau macam saya kata, saya tahu, saya buat macam itu, dan kalau terlupa tu tadi, saya kena bangun semula, ya, disebabkan apa? Tetapi ini ada penjelasan, kena sujud sahwi. Jika dilakukan dengan terlupa, dia hendaklah segera berdiri. Kalau kata saya tahu tapi saya terlupa, tiba-tiba terus saya duduk, maka dengan keadaan ini, maka saya segera untuk berdiri apabila menyedarinya, dan disunatkan melakukan sujud sahwi. Selepas tu saya kena buat sujud sahwi. Ini bagi orang yang tahu. Kalau bagi orang yang tak tahu, jahil contohnya, itu antara dengan Allah, dia dengan Allah, insya-Allah lah diterimanya. Tapi walau bagaimanapun, elok kita belajar. Pasal tu, belajar tu tiada ending dia, tiada sudah dia. Belajarlah sampai ke liang lahat pun suruh belajar lagi. Okey. Sujud sahwi di akhir solatnya. Hal ini kerana dia telah melakukan
suatu perbuatan yang boleh membatalkan solat jika dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja, maka itu kita kena buat sujud sahwi. Okey. Sebaliknya, sekiranya imam masih belum memberi salam selepas masbuk mengangkat takbiratul ihram, maka masbuk wajib segera duduk. Wajib segera duduk. Contoh saya tadi, saya takbiratul Allahu Akbar, dah tumaknas kadar subhanallah kan, tapi saya tengok imam belum salam lagi, terus saya duduk, saya segera duduk, maka itu dibolehkan. Ya, okey. Masbuk segera duduk. Jika dia terus berdiri, contoh saya tadi terus berdiri dalam keadaan sengaja dan mengetahui kewajipan itu, maka solatnya batal kerana perbuatan itu menyalahi imam dengan terlalu ketara. Jadi tak boleh. Contoh, kalau saya masuk katakan Allahu Akbar, sekadar subhanallah, lepas tu saya tak duduk, saya menunggu imam salam, saya nak baca Fatihah, maka ketika itu batal solat saya. Ya, jadi saya kena terus duduk. Ya, ada peluang untuk duduk. Imam salam, saya sambung semula. Ya, sambung semula. Katakan itu tadi, kalaulah katakan ini solat maghrib contohnya, terakhir. Jadi saya kena buat berapa rakaat lagi? Tetap 3 rakaat lagi. Yang tadi berdiri tak boleh, tak dikira. Rakaat yang saya takbiratul ihram pertama tadi, ya, itu tidak dikira sebab saya tidak dapat rukuk bersama imam. Yang disebutkan dapat rakaat bersama imam ialah kita rukuk bersama imam, mengiringi imam tadi, baru kita dapat pada. Cuma kita di sini dapat fadilat berjamaah, tapi tidak dapat fadilat rakaatnya. Potong satu contoh, tak ada. Ya, tetap 3 lagi. Kalau saya bangun lagi tadi, bangun, kena saya teruskan juga untuk 3 rakaat lagi, kan? Ya, kalau maghrib contohnya. Okey. Sebaliknya, sekiranya imam masih belum memberi salam selepas masbuk mengangkat takbiratul ihram, maka masbuk wajib segera duduk. Okey, seduduk. Jika dia terus berdiri dalam keadaan sengaja dan mengetahui kewajipan itu, maka solatnya batal kerana perbuatan itu menyalahi imam dengan terlalu ketara juga, tak boleh. Ya, jadi bermakna, jadi kalau ada peluang saya duduklah. Tiba-tiba saya duduk saja, imam pun assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, saya bangun semula lah. Itu aja. Kalau saya tunggu imam untuk bagi salam sedangkan saya ada peluang untuk duduk, maka batal solat saya. Ya, okey. Ini berarti makmum yang dapat bersama imam dalam solat sebelum imam memberi salam telah mendapat satu rukun bersamanya, iaitu takbiratul ihram. Satu rukun lah bersama imam. Jadi itu dikira hanya dapat fadilat berjamaah, tapi fadilat rakaat tak dapat lagi, pasal dah tak rukuk, tak bersama imam. Cuma saya sempat tadi untuk takbiratul ihram sahaja. Oleh itu, makmum tersebut mendapat keseluruhan pahala berjamaah. Ya, berjamaah, keseluruhan pahala berjamaah, walaupun tidak sama dengan kelebihan yang diperolehi makmum yang muafiq, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih sebelum ini. Ya, walaupun
Yang muafid dapatlah markah penuh berjamaahnya. Tetapi yang saya tadi cuma sekadar takbiratul ihram saja, tak dapat fadilah berjamaah, tapi tak dapatlah markah penuhnya. Kalau markah penuhnya 100%, maka saya tak dapatlah 100%. Boleh jadi 5%, 10%, gitu sahajalah. Ya, okey. Ada pertanyaan kat sini sebelum saya pergi ke tajuk lain. Hukum wanita menghadiri solat berjamaah di masjid. Okey. Sebelum saya tajuk tu, ada pertanyaan. Bak ni. Hukum ni. Ada. Bab solat ni. Boleh? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Boleh saya teruskan? Ya. Okey, saya teruskan. Saya teruskan bagaimana ya? Okey. Hukum wanita menghadiri solat berjamaah di masjid. Okey. Di masjid. Ini surahnya pun kita masjid lah. Pasal yang atas surau tu kita aja. Pasal masjid tu apa? Tempat sujud. Ya, tempat sujud. Asalnya sajadah telah sujud, yasjidu sedang sujud, masajid tempat sujud. Ya, okey. Dalam kitab I'anatul Talibin juzuk kedua halaman keempat ada menyatakan tuntutan sunat solat berjamaah tidak dikuatkan terhadap wanita disebabkan kelebihan kaum lelaki ke atas mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, walir rijali alaihinna darajah. Maksudnya, dan bagi kaum lelaki itu mempunyai kelebihan ke atas mereka wanita, mendapat kelebihan daripada wanita. Pasal itu, kalau katakan wanita ni suami isteri, suaminya pergi berjamaah, kemudian wanita ini solat bersendirian di rumah, tapi dia tetap dapat pahala sebagaimana suaminya pergi berjamaah ini tadi, kecuali kita mendatangi kata berjamaah dengan adanya majlis ilmu. Itu lain kelebihannya, ya, lain kelebihannya. Okay. Pasal dikatakan itu lelaki itu mempunyai kelebihannya ke atas mereka, iaitu mereka wanita tadi. Itu ini dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 228, ya, ayat 228. Itu dia rujukannya dia. Okay. Oleh itu, makruh bagi lelaki jika tidak menghadiri solat berjamaah berbanding wanita. Bagi wanita pula, solat di rumah ada lebih afdal. Ini berdasarkan hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Maksudnya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu tegah isteri-isteri kamu pergi ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah di situ, sedangkan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka mengerjakan salat berjamaah. Apa maksud kat sini? Ini riwayat Abu Daud dalam kitab salat. Maksudnya, dan bagi muslimah ni, solat berjamaah di masjid ni tidaklah dituntut, ya. Hanya, tapi kalau dia nak pergi ke masjid, jangan kita tegah, ya. Jangan kita tegah, dia ada tempatnya. Ini macam sini dah ada tempat kan, khusus perempuan.
Contohnya tempat dia perempuan muslimah, maka itu jangan ditegar. Kalau dia tak pergi ke sini contohnya, maka solat di rumah pun baik. Oleh kerana datangnya ke sini selain dari berjamaah di majlis ilmu, maka di dalam majlis ilmu diistilahkan fardu ain. Ya, majlis ilmu fardu ain oleh kerana dia dapat duduk di dalam majlis ilmu tadi. Itu kelebihan dia, ya. Tetapi kalau sekadar solat berjamaah saja, dia lebih baik di rumah. Okey. Tetapi kalau sekiranya isteri tuan-tuan nak juga datang ke masjid, maka jangan ditegar, ya. Yang ditegar dibolehkan, ya. Tapi lebih baik disolat di rumah. Namun makruh bagi kaum wanita untuk hadir ke masjid dalam keadaan berikut. Wanita yang memiliki bentuk tubuh badan yang menarik perhatian lelaki, itu makruh, ya. Contoh tubuh badan cantik langsing dulu, kemudian dahlah memakai pula pakai yang ketat, contohnya lah, ya. Menarik kepada tarikan si lelaki tadi, maka itu diistilahkan makruh. Atau wanita yang pergi ke masjid serentak dengan kaum lelaki dan bercampur dengan mereka di sana, bermakna serentak pergi dengan kaum lelaki, lain dengan suaminya, maksud lelaki yang lain lah. Pasal kalau suami ini membimbing, kan, datangnya sama membimbing. Oleh kerana membimbing itu adalah oleh kerana suami ini tak dapat membimbing di rumah, maka dia sama-sama bawa ke surau, dibimbing di surau untuk mengerjakan solat dan sebagainya. Nah, pasal itu dalam keadaan solat itu yang dikatakan ada solat jahar, ada solat sir. Yang jahar itu salah satu daripadanya kita nak membimbing jamaah-jamaah yang lain. Pasal itu ada setengah ustaz mengatakan tak boleh wirid kuat-kuat dan sebagainya. Sebenarnya dia kata mengganggu orang lain, ya, mengganggu orang yang masuk masbuk. Okay. Kalau kita amati dalam kitab awalan kita sini, sedangkan orang yang masbuk, andainya dia masbuk saja, contoh satu rakaat masbuk saja, maka setiap orang jumpa dia je selama seminggu, mentalkinkan dia, jumpa, contohlah saya masuk masbuk satu waktu kat sini, maka seminggu saya tahu Tuan Haji Dolah jumpa saya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jumpa saya tuan-tuan, jumpa saya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ditalkinkan. Tapi kalau katakan saya satu waktu tak datang ke sini berjamaah, maka sebulan di awalan dulu kan ada, di dalam awalan tu dulu ada, cuba baca daripada mula dulu, ada, dia kata selama sebulan ditalkinkan. Kalau katakan saya satu waktu tak datang, contoh saya Korea sini lah kan, saya tak datang, Tuan Haji lah pun, Tuan Imam dia jumpa saya je, dia tak payah cakap kenapa Haji tak datang jamaah, tak payah, jumpa je innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuba kalau gitu, tapi kita janganlah gitu kan, pasal kita nak menjaga maruah. Lagi satu, kalau biasanya orang tu tak pernah datang, tiba-tiba datang, jangan perli juga. Dia syukur alhamdulillah dia datang, ya dah. Kita bagi kelebihan datang kat sini. Satu, dapat silaturahmi dan sebagainya. Nah, kalau silaturahmi ni pertemuan antara sahabat-sahabat. Kalau silaturahim bermakna itu berkaitan dengan adik-beradik yang berhubung kait dengan rahim, datuk, nenek, makcik, sahabat cik dan sebagainya. Itu. Yang ni macam saya dengan Tuan Imam itu silaturahmi je. Okey. Mana tadi?
Okey. Sikit boleh tadi ya. Okey. Ini berdasarkan hadis an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat law adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahadatsan nisa la mana'ahunna kama muni'at nisa'u bani Israel. Okey. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang dilakukan oleh kaum wanita pada zaman ini selepas kewafatan baginda, nescaya baginda akan melarang mereka pergi berjamaah di masjid. Sebagaimana ditegah kaum wanita Bani Israel menghadiri rumah ibadat mereka disebabkan boleh menimbulkan fitnah. Itu, ya, itu kata Aisyah. Nanti kemudian kita uraikan. Imam Al-Ramli berkata dalam kitabnya Nihayah Al-Muhtaj, dimakruhkan kepada wanita menghadiri solat berjamaah di masjid jika dia menarik perhatian lelaki, sekalipun dengan memakai pakaian yang digunakan ketika bekerja yang lusuh, atau dia tidaklah menarik perhatian namun terdapat sedikit perhiasan atau wangi-wangian pada dirinya. Kalau lelaki disunatkan pakai wangi-wangi, muslimah tak disunatkan, pasal dikuatiri menarik perhatian lelaki. Maka pemerintahan atau pemerintah atau pembantunya hendaklah menegah mereka seperti mana dia juga mempunyai kuasa menegah sesiapa yang mempunyai bau-bauan yang kurang menyenangkan dari masuk ke dalam masjid. Begitu juga haram ke atas wanita hadir ke masjid tanpa izin daripada wali. Wali dia siapa? Bapak lah. Kalau tak ada bapak, siapa wali dia? Abang dia ke, saudara dia dan sebagainya. Suami, tak ada suami. Okey. Tuan bagi hamba, kalau dia hamba lah, tuannya tak mengizinkan, atau tanpa izin tuan dan suami bagi hamba yang sudah berkahwin. Suami bagi hamba yang sudah berkahwin, bererti suami tidak mengizinkan. Hamba itu sudah berkahwin, tetapi istilahnya bukan hamba, maka dia suami tak mengizinkan, maka dia pun tidak dibenarkan. Itu dia mengatakan haram hukumnya. Begitu juga keadaannya. Okay. Hal ini kerana dibimbangi berlaku fitnah daripadanya kepada ahli jamaah yang lain atau ke atas diri sendiri. Itu contoh, ya. Okey, ada persoalan kat sini. Setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Hari ini 10 bulan 10 kan, 22 Kerinci. Okey, ada apa pertanyaan? Ya. Salam ataupun takbir. Ya. Kita seiring dengan imam. Ustaz kata batalan. Kalau takbir atau salam, Takbir atau salam. Ya. Kita seiring dengan imam. Ustaz kata batalan. Batal. Adakah batal tu luput kita berjemaah ke ataupun apa?
apa ni, Ikut jemaah mengikut imam ke kata batal terus kalau kita bersama dengan imam juga terus, maka batal solat kita. jemaah lah. Kalau sekiranya kita nak teruskan, kena mufarakah, tidak mengikut imam, itu saja. Tapi rugilah kan kalau mufarakah, dah pahala tadi. Jadi nak dapatkan pahala, maka kita angkat takbir sekali lagi lah, ya tak? Jadi angkat takbir sekali lagi. Tak silap saya, ada yang lepas, ada orang tanya tak, imam kita yang ulang-ulang Allahu Akbar, ya, dah teman-teman kan, kita anggap makmum pun kita sebagai makmum Allahu Akbar, tiba-tiba imam tu dalam perasaan dia was-was, dia nak takbir lagi sekali, macam mana? Bagi imam yang keadaan was-was begini, maka dia tidak digalakkan untuk takbir angkat tangan dan tidak digalakkan takbir kuat, tak boleh, supaya tidak meragukan para makmum tadi. Andainya imam pun jahil, dia pun angkat kuat Allahu Akbar, kita sebagai makmum kita faham, maka kita tak perlu takbir lagi sekali. Nah, takbir kita yang awal tadi dah cukup dah. Nah, tu dia. Pasal itu kita kena imam, pasal itu kita imam pun kena jadi, semua makmum pun kita tahu tugas imam. Sebab sekurang-kurangnya jadi imam di rumah, anak isteri ya dah. Itu salah satu daripadanya. Jadi kat sini, jadi kita kena belajar betul-betul lah, insya-Allah. Ya, ada boleh tanya tadi persoalan tadi. Itu kan tanya tu lah. Sebab ada dengar daripada ni kata cuma luput dia berjemaah. Dia tak kata Itulah luput berjemaah, syaratnya dia kena mufarakah. Kalau dia hati dia masih lagi ikut imam, maka batal solatnya, tidak dapat apa. Tapi kalau dia nak meneruskan solat dia, kita mufarakah tapi tak dapat solat pahala fadilah berjemaah. Tetapi kalau kita nak dapat fadilah berjemaah, maka kita angkat takbir lagi sekali lah, bukan susah pun, ya tak? Allahu Akbar tu. Dan lepas tu ingat, ketika kita kena tahu rukun solat ada 13. Rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Mana dia rukun qauli, mesti jelas sebutan dia. Salah satu Fatihah, contohnya salam, tahiyat akhir, tahiyat awal sunat, tapi tahiyat akhir itu rukun, maka kena jelas. Contohnya, kalau katakan dalam Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada sabdukan menunjukkan itu ada 2 huruf. Kalau sekiranya saya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dah berlainan maknanya, oleh kerana hilang satu huruf tadi. Begitu juga assalamualaikum maafkan saya, kita salam pun dia assalamualaikum, berkena sebutan jelas. Masa tahiyat at-tahiyatul, ada sabdu kat situ, kayak at-tahiyatul mubarakatuh salawatut at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Tapi kalau at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, mana sabdu? Habis. Pasal itu kebanyakan kita tak sedar, ya. Jadi marilah kita sama-sama untuk memperbaiki solat kita. Sebab di yaumil mahsyar besok, solatlah akan dipersoalkan terlebih dulu. Selepas tu barulah ibadah-ibadah yang lain. Tak? Tu dia. Kalau solat sempurna, buang cicak di atas sejadah ni pun dihisapnya, buang duri di atas jalan pun dihisapnya. Tetapi kalau saya tidak solat, tidak sempurna solat saya, sambil lewat solat saya, walaupun saya boleh buat 10 buah masjid, KIV dululah, ada. Jadi oleh itu, marilah kita sama-sama memperbaiki solat kita. Dan saya rasa akan datang saya nak tunjukkan rukun solat 13 rukun. Boleh Tuan Imam? Saya gunakan slide balik.
saya gunakan slide, saya bawa skrin. Sini ada skrin? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada skrin, saya bawa skrin, saya pasang skrin, kemudian saya photostat. Saya photostat, saya bagilah supaya kita nak faham, supaya kita faham mana yang rukun, kan? Pasal yang rukun tu perlu pasti, kan? Itu tadi. Okey, boleh ya? Jadi ada soalan lagi? Satu? Tak ada. Ini boleh tadi tuan? Okey. Ada? Tak ada. Kalau tak ada, sekali ini dulu, insya-Allah tuan-tuan, kalau sekiranya ada pertanyaan, jangan malu, jangan segan untuk bertanya, demi untuk memperbaiki solat kita, harian kita, ibadah kita. Jadi walau bagaimanapun, ingat, selawat jangan sampai. Selawat tak ada masalah. Selawat, tuan-tuan boleh baca selawat. Selawat di mana-mana dikira. Walaupun tuan-tuan berselawat sambil bergurau, dikira. Allah hisab dia. Ya, 10 kali ganda. Kena ditandas kita berselawat contohnya. Kira tiada tentu. Tetapi amal ibadah kita tidak. Amal ibadah kita tidak. Ya tak? Walaupun selawat sambil bergurau, kita tetap dikiranya. Satu selawat Allah gandakan 10 kali ganda. Ada. Tapi kenapa kita malah selawat sedangkan Allah sendiri pun berselawat pada Nabi? Allah tidak solat, Allah tidak puasa, Allah tidak tidur, Allah tidak makan. Ada. Allah tidak sudah sebut, tetapi Allah selawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ingat tak kedai khutbah Jumaat? Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat selawat atas Nabi. Itu kita tak faham. Jadi banyakkan selawat. Hadis mengatakan siapa satu hari satu malam 1000 kali berselawat, maka di yaumul mahsyar akan bertemu bau dengan Rasulullah. Dan insya-Allah setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Insya-Allah disambung bulan hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakir, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma injili rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li zamajlis. Allahumma injili rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li zamajlis. Allahumma injili rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li zamajlis. Allahumma ij'al jamana hadha jaman marhuma wa tafriqu min ba'di tafriqu ma'suma wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.